Ini ada tak? Ini ada tak? Okay, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nabda hadzal majlis bi qiraati umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita rafakkan syukur kehadrat Allah diberikan kesempatan kepada kita pada malam ini dapat bersama-sama berada di rumah Allah. Kita menunaikan solat maghrib berjamaah dan kita diberikan kesempatan dapat berada di dalam majlis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dan kita syukur juga kepada Allah Ta'ala masih lagi memberikan kesempatan umur, masih lagi memberikan kesempatan kesihatan yang dapat memberikan peluang dan ruang untuk kita beribadat. Kita tak pasti bila akan dipanggil oleh Allah Ta'ala. Maka kita isilah setiap masa yang ada dengan amalan-amalan kebaikan. Tak ada siapa yang mengetahui bila akan dipanggil dan dijemput oleh Allah. Oleh kerana kita tak mengetahui bila akan dijemput, maka kita pun perlu bersedialah bila-bila masa untuk dijemput. Kalau ibarat kenduri, apabila belum dijemput, maka kita tak tahu bila tarikh kendurinya. Tapi bila dah dijemput dan dimaklum,
Haji jangan lupa rumah saya kenduri Sabtu ni. Sudah dimaklum dan dijemput, maka kita pun tahu bahawa Sabtu ni ada kenduri. Maka kita bersedia. Tapi untuk kematian, panggilan Allah Ta'ala ini kita tak tahu bila. Semua mengetahui akan dipanggil oleh Allah. Tapi kita tak pasti bilakah tarikh panggilan kita menghadap Allah. Oleh kerana itu, maka banyakkanlah kita mengisi ruang-ruang hidup kita dengan amal kebaikan. Mudah-mudahan apabila Allah memanggil kita, walaupun dalam keadaan sudah semestinya kita pun barangkali tidak pasti bila akan dipanggil, maka sekurang-kurangnya kita akan mati dalam melakukan amal kebaikan. Kerana kita penuhkan masa-masa kita dengan amal kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan kejahatan. Dengan harapan apabila kita banyak melakukan amal kebaikan, mudah-mudahan dia mengurangkan masa kita untuk berbuat perkara-perkara yang berbentuk kejahatan ataupun dosa ataupun perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, ya, dan kita semua ni semua sedang beratur. Ya, kita semua ni sedang beratur menunggu giliran tuan-tuan. Saya pun sedang beratur, tuan-tuan yang ada di hadapan saya, puan-puan yang ada di belakang sana, kita semua sedang beratur menunggu giliran. Tunggu dipanggil je oleh Allah Ta'ala. Dan kita harus sedar hakikat bahawa giliran itu bukan mengikut nombor. Yang umur 80, 90 yang tunggu turn bila dipanggil Allah, tak tentu lagi. Mungkin umur 20, mungkin umur 18, umur 30 pun kalau dah sampai masanya, gilirannya Allah panggil, Allah akan panggil juga. Walaupun nun di depan sana ada yang sudah pun berumur 70, 60, 80 dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita bersedialah bila-bila masa Allah untuk menjemput kita, dan mudah-mudahan kita habiskan kehidupan kita ini dalam keadaan husnul khatimah. Allah jemput kita dalam keadaan kita melakukan amal kebaikan. InsyaAllah tuan-tuan. Sedikit mukadimah kita pada malam ini. InsyaAllah malam ini kita sambung tuan-tuan berkenaan dengan hadis. Masih lagi kita membincangkan hadis, kelebihan kelebihan membaca surah Al-Baqarah. Kelebihan membaca Al-Quran iaitu membaca dan menghafal surah Al-Baqarah. Baik, kita sambung masalah 144, hafaz Al-Quran surah Al-Baqarah dipuji oleh Nabi SAW. Bermula kisahnya dan riwayatnya seperti sambungan hadis dalam masalah 143 itu, iaitu bila didengar Rasulullah SAW akan jawab orang muda demikian itu, maka berupa hairan Rasulullah SAW. Kata Abu Hurairah, qala ama'aka suratul Baqarah? Qala na'am. Bersabda Rasulullah SAW, ada engkau hafaz sertamu akan surah Al-Baqarah? Sahut orang muda itu, bahkan ya Rasulullah SAW. Bila didengar Rasulullah SAW akan jawabnya demikian, kata Abu Hurairah, qala fazhab anta amiruhum. Bersabda Rasulullah SAW, maka pergilah engkau sama orang-orang kamu itu, engkaulah raja mereka itu, yakni kepala mereka itu pada hafaz Al-Quran, kerana engkau sudah hafaz banyak daripada Al-Quran itu. Menunjukkan betapa
Dalam hadis ini, pemuda ini menghafal surah Al-Baqarah. Maka Nabi menganggap oleh kerana banyaknya surah yang dihafal, beliau seperti ketua kepada kumpulan ini. Inilah kelebihan orang yang menghafal Al-Quran, tuan-tuan. Sebab itu kalau kita tengok kepada senario hari ini, ramai dari kalangan ibu bapa ingin menghantar anak-anak mereka menghafaz Al-Quran. Tahfiz Al-Quran hari ini tumbuh bagai cendawan selepas hujan. Banyak, tuan-tuan. Banyak. Bagus dari satu sudut, alhamdulillah. Kerana ingin mengembangkan pendidikan berteraskan hafalan Al-Quran. Mana yang kurang kita perbaiki. Jangan kita cemooh. Pasti ada kekurangan di sana sini. Kerana mereka bangun atas dasar persendirian. Hanya dibantu oleh orang-orang setempat, orang-orang ramai, jemaah dan sebagainya. Cuma kita nak kembali kepada asasnya. Begitulah asas melahirkan ulama silam yang hebat. Seperti Imam Asy-Syafi'i. Bukan sekadar fakihnya itu sudah tentulah dari sudut agamanya. Tetapi yang kita tengok dari sudut yang lain, Ibnu Sina, ilmuwan Islam yang pakar dalam bidang perubatan, memulakan pengajiannya itu dengan menghafaz Al-Quran. Dan banyak lagi ulama-ulama besar yang memulakan pendidikan mereka dengan menghafaz Al-Quran. Jadi sekurang-kurangnya kita inginkan supaya bukanlah menghantar anak-anak ke sekolah tahfiz itu sebagai mengikut trend. Kita tak nak begitu. Kerana mengikut trend dia akan jadi seperti paksaan. Sebab itu ada yang tidak jadi. Hantar, akhirnya dia lari. Hantar, lari, panjat pagar pun. Akhirnya tak boleh. Sebab dia tak minat. Tak minat. Tak boleh nak bawa. Al-Quran ini berat, tuan-tuan. Al-Quran ini berat. Bukan semua orang mampu. Saya sendiri ada sahabat-sahabat yang walaupun cemerlang akademiknya, tetapi dia tak boleh bawa untuk hafazan Al-Quran. Sebab dia berbeza. Suasana yang berbeza. Ada yang boleh bawa, ada yang tak boleh bawa. Kita akui benda itu. Al-Quran ini berat. Namun, bukanlah menjadikan alasan untuk kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai sebahagian daripada sisi pendidikan dalam hidup kita. Jangan langsung kita tak ada apa-apa dalam diri kita ni Al-Quran. Tak ada apa-apa langsung. Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Sesungguhnya mereka-mereka yang dalam dadanya langsung tak ada apa-apa Al-Quran dalam dada. Tak ada apa-apa. Maknanya tak hafal langsung surah lazim jauh. Nak surah besar-besar jauh sekali lah. Surah lazim pun tak hafal. Mengharapkan Fatihah aja. Itu pun kadang-kadang sangkut juga Fatihah. Tak betul tajwidnya. Salah bacaannya. Jadi Nabi kata kalau ada orang yang tak ada sesuatu langsung dalam dadanya Al-Quran. Mungkin hafazan Quran, mengaji Al-Quran, ingatan Al-Quran dalam hatinya. Nabi kata seperti rumah yang ditinggalkan, kosong. Rumah ditinggalkan ni ada apa, tuan-tuan? Tak ada apa. Ni tuan-tuan tengok kat sini, di kampung kita ni banyak rumah yang ditinggalkan. Lalu tengok rumah lawa, rumah cantik tapi dah tak ada siapa tinggal. Masing-masing mak ayah dah tak ada, anak-anak semua dah ada, rumah masing-masing di luar sana. Maka tinggallah rumah tu kosong. Apa jadi rumah yang kosong? Sunyi.
Kita lalu sunyi, tak ada apa. Tak meriah. Jadi begitulah juga kita apabila kita ni kosong dengan Al-Quran, ibarat rumah yang ditinggalkan, tak ada apa. Janganlah jadi sampai macam tu, tuan-tuan. Sebaliknya pula, dalam dada ni banyak benda-benda lain pula. Benda yang tak faedah, yang kita ingat, yang kita hafal, yang kita tahu. Benda-benda yang tak ada kaitan. Tak payahlah beria sangat. Sekadar sudah. Baik. Apakala didengar oleh orang-orang utusan yang banyak itu akan sabda Nabi sedemikian, maka kemukalah seorang daripadanya berkhabarkan pada Nabi akan keuzurannya, tidak belajar dan tidak menghafal surah Al-Baqarah itu. Sebagaimana kata Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wa qala rajulun min asyrafihim, wallahi ya Rasulullah ma mana'ani an ata'allama suratal Baqarah illa khasyata alla aqwamu biha. Yang bermaksud, maka berkata seorang lelaki daripada orang-orang mulia dan orang-orang besar mereka itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah ya Rasulullah, tiada apa yang menegah akan hamba bahawa hamba belajar dan menghafaz surah Al-Baqarah itu daripada guru-guru, melainkan kerana hamba takutkan bahawa hamba tidak tertunaikan amalnya. Risau. Dia tidak hafal ni, dia tak mau belajar Al-Quran ni, dia risau, takut tak dapat nak laksanakan amanah dan tanggungjawab. Hafal Quran ni sebenarnya mudah. Memang susah tu susah, tapi nak dibandingkan dengan menjaga hafalan itu lebih sukar lagi daripada menghafal. Sekiranya hamba sudah belajar dan sudah ingat di dalam dada, tiba-tiba hamba tinggalkan, tidak selalu hamba ulang baca, baik pun siang ataupun malam hari, atau barang mana waktu, pastilah jadi lupa ia, maka berdosalah hamba. Maka kerana hamba takut tidak tertunaikan dan terdirikan kewajipannya itu, jadilah hamba tidak belajar akan dia. Itu dia merasakan kekurangan dia lah. Tetapi jangan kita jadikan alasan tu. Kenapa tak ngaji Quran? Risau kalau saya ngaji sekarang, saya tak boleh nak amalkan Al-Quran yang saya baca tu. Itu sebab saya tak ngaji Quran. Macam tu habis semualah tak ngaji belaka. Kita mengaji dan dalam masa yang sama berusahalah untuk memahami dan mengamalkan, melaksanakan apa yang kita mengaji tu, yang kita baca tu, tuan-tuan. Jangan kita jadikan alasan. Sebab itu saya kata tadi bahawa menghafal itu lebih mudah jika nak dibandingkan untuk mengekalkan hafalan itu. Mengekalkan hafalan itulah lebih besar cabarannya berbanding menghafal. Sebab itu kalau tengok pada teknik hafalan masing-masing ni ada berbagai teknik, macam-macam. Ada yang menghafal Al-Quran, dia kena bangun awal pagi, pukul 5 pagi, sebelum subuh, time sunyi, ataupun selepas bangun tidur. Kerana apa? Kerana ketika itu otak baru fresh, baru bangun tidur, fresh lagi, segar. Dan waktu tu sunyi. Ada orang dia hafal Al-Quran, dia mesti sorang-sorang, dia tak boleh berkumpul ramai-ramai ni, tak boleh. Ada orang dia tengok sekejap je. Tengok, baca sekejap, dah. Itu dia tasmik, ingat. Itu memang kuatlah hafalan ni. Ada orang yang macam itu. Ada orang jenuh, tuan-tuan. Satu muka tu, daripada pagi sampai ke malam, dia pulun-pulun, tak juga dapat nak hafal satu muka, walaupun satu muka. Kerana masing-masing. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, yakinlah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri
fahal min muddakir. Allah mudahkan Al-Quran ini untuk kita baca, untuk kita ingat, untuk kita hafal. Yassarnal Quran, Allah mudahkan. Fahal min muddakir, adakah kamu tidak mengambil pengajaran daripada Al-Quran tersebut? Jadi bacalah tuan-tuan, ambillah kesempatan masa, walaupun kita tidak mampu menghafal Al-Quran, jangan lupa jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Sekurang-kurangnya satu hari adalah ayat Al-Quran yang kita baca. Kecuali yang bacaan sembahyang tu cerita lain lah. Memanglah hari-hari kita baca, tapi dalam sembahyang. Itu dalam sembahyang, ini yang harian kita. Gunakan kesempatan baca Al-Quran. Ada orang dia boleh khatam novel 3-4 kali. Bukanlah nak kata tak bagus baca novel tu, tak apalah, tu dah hobinya membaca, tak ada masalah. Tapi jangan sampai Al-Quran tak sentuh pun langsung, tak baca pun langsung, tiba-tiba novel kita baca berkali-kali khatam. Oh, saya baca ni bagus ni, saya sampai 4-5 kali baca ni, seronok cerita dia. Tapi Al-Quran setahun sekali, itu pun mujurlah bulan Ramadan. Selain daripada tu, tinggal Al-Quran. Bacalah tuan-tuan, sekurang-kurangnya satu hari, jangan tinggallah satu muka, sekurang-kurangnya. Malulah kita dengan Allah Ta'ala. Kita boleh menghadap handphone berjam-jam, kita boleh menghadap Facebook berjam-jam, kita boleh menghadap WhatsApp berjam-jam, tapi nak menghadap Al-Quran, tak ada masa. Sedangkan Al-Quran tu juga ada dalam handphone. Kita download aplikasi 30 juzuk Al-Quran tu dalam handphone, tapi kita tak ada masa dengan Al-Quran itu. Berbanding kita ada masa dengan aplikasi yang lain. Facebook ke, game ke, apa jugalah. Malulah kita dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan. Cuba kita muhasabahlah. Saya bercakap ini juga bukan untuk tuan-tuan, dan untuk saya jugalah. Kadang-kadang kita pun lalai juga, leka juga. Bila kita bercakap, sekurang-kurangnya dia balik semula kepada kita untuk kita peringatkan diri kita. Baik, masalah 145. Ajar dan nasihat Nabi menyuruh belajar Al-Quran. Ya saudaraku, bila didengar oleh Rasulullah SAW akan perkataan lelaki itu demikian, maka Nabi pun memberi nasihat dan memberi ajaran yang berharga. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul Qur'an faqra'uhu. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajarlah sekalian kamu akan Al-Quran pada guru-guru. Kemudian daripada sudah kamu pergurukan, maka baca oleh sekalian kamu akan dia pada siang hari atau malam hari, atau waktu duduk, atau berjalan, atau berdiri, atau dalam sembahyang, atau di luar sembahyang, atau seorang dirimu, atau dalam orang ramai dengan tartil dan bagus lagunya. Nabi pesan, bila ada pemuda tadi cakap, dia kata saya bimbang, saya takut saya tak dapat nak mengamalkan Al-Quran itu bila saya baca atau saya menghafalnya. Nabi kata apa? Belajarlah Al-Quran, ta'allamul Quran, belajarlah Al-Quran. Dan kena ingat tuan-tuan, belajar Al-Quran ini samalah juga mana-mana ilmu pun belajar, mesti berguru. Mesti berguru. Kerana Al-Quran dia berkaitan dengan tajwid. Tajwid ini berkaitan dengan makhraj huruf. Tempat keluar hurufnya itu mesti jelas, tepat. Sebab itu kalau kita baca sendiri, kita tak tahu betul ke tidak. Mesti ada guru. Boleh baca Quran sendiri, tapi
bila time belajar, kita kena perbetulkan bacaan dengan talaki. Disebut talaki musyafah, berhadapan, tengok. Dia ada sebutan dia dengan betul, sifat huruf yang betul. Sebelum ni kita ada dengar kan orang guna yang terbaru ni, pen yang mengaji tu. Pen, tahu tak? Dia letak kat situ, kan letak kan. Lepas tu pen tu pun ngajilah, keluarlah. Rakaman lah, maknanya dia rakam dengan mengaji. Baguslah inisiatif. Sampai macam tu tuan-tuan nak mengajak, nak bagi orang mudah mengaji ni. Kalau dulu-dulu, saya kecil-kecil mungkin tuan-tuan pun begitu juga. Kita nak mengaji, carilah rumah siapa yang boleh mengajar ngaji. Mungkin selain daripada mak ayah, mungkin jiran kita ada di kampung yang boleh mengajar mengaji. Hantar anak pergi mengaji. Ramai-ramai. Lepas maghrib pergi ramai-ramai. Lah, susah nak cari dah. Sekarang ni susah nak cari. Lepas maghrib je ngadak TV. Lepas maghrib ngadak TV. Bukan lepas maghrib. Start sebelum maghrib lagi dah ngadak TV dah. Bila pen tu letak, pen tu ngaji, kita pun ikut. Maknanya apa yang pen tu baca, kita pun baca lah. Betul tak? Betul lah. Kita baca, kita dengar apa yang dia baca, kita pun baca. Tapi kalau kita baca salah, pen tu boleh tegur tak? Pen tu tak boleh tegur. Itu sekadar usaha untuk memudahkan saja. Jangan kita beli pen tu langsung tak jumpa guru lah. Kita mengaji seorang-seorang. Aku dah beli set ni. Aku dah beli set ni. Payahlah pergi jumpa ustaz ngaji ke apa. Dia boleh ngajar ngaji. Dia pen, rakaman. Kalau kita tak betul makhrajnya, pen tak boleh tegur. Kita ikut apa dia baca. Tapi apakah kita baca ni betul atau salah? Kita tak tahu. Yang itu perlu berguru. Nabi kata, pergi mengajar ngaji. Belajar mengaji. Belajar ngaji Al-Quran. Hari ini banyak kelas-kelas Al-Quran mula. Dan bukan itu saja, bahkan dengan inisiatif hari ini ramai orang mengaji secara online. Ada ustaz-ustaz ada buat mengaji hari-harilah. Kalau tuan-tuan boleh rajin tengoklah kat Facebook. Ada saja ustaz ini, ustaz itu. Tak apalah. Berlumba-lumba pada perkara kebaikan, silakan. Tak ada masalah. Share lah sebanyak mungkin. Dia mengajar mengaji. Ini pun ada buka mengaji online. Mari mengaji. Yang ini apalah mengaji bersama ustaz ni. Buatlah. Selagi mana bendanya bagus berkaitan dengan Al-Quran, silakan. Silakan. Jangan langsung kita malu untuk belajar mengaji. Baik, keluarkanlah segala hurufnya daripada makhrajnya dan fahamkan maknanya dan tadabburkan apa-apa yang difirmankan oleh Tuhan itu dan ambil pelajaran daripadanya. Peringkat-peringkat. Saya dah berumur dah ustaz. Tak adalah nak baca betul-betul, nak belajar balik, nak mula balik ni ustaz. Tak ada masa dah. Tak ada istilah terlambat dalam bab kita nak belajar. Tak ada istilah terlambat. Asal saja kita mahu untuk belajar, silakan. Silakan belajar. Yang jadi masalah, kita berlagak sombong. Istilahnya orang kata apa? Bodoh sombong. Kita dengar dia baca, kita tahu tak betul, kita tegur. Ji, tak betul ni bacaan ni. Aku tahulah. Aku dah ngaji dekat sini 20 tahun dah, tak ada siapa pun berani tegur. Pandai-pandai nak tegur. Habis. Kita dengar tak betul. Salah tu bunyinya. Makhrajnya tak betul. Tapi sebab dia kata, saya dah lama ngaji ni. Tak ada siapa pun berani tegur. Sebab kita tak mau ditegur. Tuan. Peringkat-peringkat. Mula-mula kita belajar daripada asas. Tak apa tuan-tuan. Ada orang dia buat kelas Al-Quran dewasa. Kelas Al-Quran dewasa.
Belajar Al-Quran. Walaupun murid-muridnya di semua dewasa, dah berumur. Tak apa. Tak ada masalah. Tapi Ramli kan dah cerita kan, dia kata. Kelas alif bata pun. Alif, be, te. Ini huruf apa dia kata? Dia ada mata satu, dia ada ekor dia kata. Sebenarnya itu dia perli gitu. Perli dalam masyarakat kita. Maknanya ada satu mesej dia nak sampaikan. Jangan sampai dah berumur kita masih lagi tak pandai nak baca. Ya, Jawi ni. Itulah tuan-tuan, kepentingan Jawi ni. Kita dulu apabila bahasa tulisan Jawi ini, bila ramai orang boleh baca Jawi, automatik dia boleh baca Quran. Sebab apa? Semua huruf Jawi, bukan semualah, sebahagian besarnya lah. Ada beberapa huruf sahaja yang bukan huruf Arab. Sebahagian besarnya semua adalah huruf Arab. Kau ada pun ca, nga, ga, apa lagi? Ca, nga, ga. Tu. Yang lain semua huruf Arab. Jadi kalau dia boleh baca Jawi, insya-Allah dia boleh baca Al-Quran. Itu dia punya mesej yang nak sampaikan. Jangan sampai kita dah berumur masih lagi tak boleh nak baca Al-Quran. Dah boleh alif bata, naik satu tingkat. Dia boleh baca satu kalimah, boleh baca lancar sikit. Dah naik satu peringkat lancar, hafal lah pula, cubalah hafal. Dah boleh hafal pula daripada bawah, jangan terus nak masuk juzuk satu. Pelan-pelan daripada surah lazim. Bagi yang tak biasa surah lazim. Kemudian naik juzuk 30. Sebab tu ada kaedah, ada guna, mulakan juzuk 30 dulu. Lepas tu baru pusing ke depan, ambil daripada juzuk 1. Pelan-pelan. Kemudian naik lagi peringkat, kita boleh pergi, kita mentadabur ayat Al-Quran tu, baca dengan faham. Bukan hafal makna dia, kita faham. Ayat ini secara keseluruhannya cerita pasal apa? Jadilah kita nak hafal sebutir-sebutir ni maksud dia apa, mungkin bagi yang tak mahir lagi mungkin tak dapat, tapi kita dapat keseluruhan ayat tu pun alhamdulillah. Sebab itu apabila kita bertadarus tuan-tuan, kita cubalah mempertingkatkan kualiti bacaan kita dari masa ke semasa. Ada masa kita ubah kepada tadaburkan Al-Quran itu. Sekurang-kurangnya baca ayat, baca maksud. Jadi baca ayat, baca maksud. Supaya kita faham. Ayat ini kisahnya pasal apa. Ayat ini cerita pasal apa. Itu kita kena ambil maklum tuan-tuan. Naik peringkat, barulah kita menghayati dan mengamalkan tuntutan daripada ayat Al-Quran itu. Baru kita amalkan. Dan amalkan apa suruhannya dan jauhkan apa tegahan. Apa yang disuruh dalam Al-Quran, kita ikut, yang ditegah kita tinggalkan. Dan apabila kamu bacakan kepada orang-orang, biarlah dengan tartil dan maniskan suaramu jikalau merdu. Al-Quran ini sifatnya menenangkan jiwa. Allah sebutkan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingati Allah Ta'ala, hati akan menjadi tenang. Dengan membaca ayat Al-Quran itu, kita ingat akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hati akan rasa tenang. Bacalah Al-Quran untuk dapatkan ketenangan. Berapa banyak yang kita nak kena baca, Ustaz? Sebanyak mana ketenangan yang kamu nak, bacalah. Maknanya, kalau kita nak lagi banyak ketenangan, bacalah selagi banyak Al-Quran. Yakinlah janji Allah Ta'ala. Tapi kalau kita tak yakin, maka itu yang jadi kita pun tinggalkan Al-Quran. Dikesampingkan Al-Quran itu. Baca. Apatah lagi jika dibaca dengan merdu suaranya. Al-Quran ni hidayah dan petunjuk. Asbab hidayah dan petunjuk.
Masakan tidak, bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab terbuka pintu hatinya selepas mendengar bacaan surah Taha ayat 1 hingga 5 yang dibacakan oleh adiknya yang memeluk Islam. Sedangkan ketika itu Sayyidina Umar sedang berusaha nak mencari Nabi, nak membunuh Nabi. Tapi di hidayah Allah Ta'ala dengan Al-Quran, terbuka hati. Ini kan pula kita sebagai orang Islam. Apakah tidak ada kesan Al-Quran itu kepada jiwa kita? Air yang dibacakan dengan Al-Quran, ni katalah air ni dibacakan dengan Al-Quran, ambil titisan air ini, tengok zarah-zarah molekulnya berubah menjadi cantik. Kerana apa? Kerana dibacakan Al-Quran. Letak air ini, pergi letak dekat sebelah televisyen, pasanglah TV itu rancangan tak apa-apa, kemudian ambil air, titisan air, tengok molekulnya, kita akan tengok dia tidak akan jadi sebagaimana cantiknya molekul air yang dibacakan Al-Quran. Kita tangguh dulu. Allah. Baik, kita sambung sikit lagi tuan. Ya. Al-Quran ini kalau kita bacakan kepada air, molekul air ini akan berubah menjadi satu molekul yang cantik. Begitu juga Al-Quran ini dibacakan kepada orang. Sudah pasti akan ada sesuatu yang
memberikan ketenangan kepada jiwa kita. Sebelum tidur, pasang ngaji. Dalam rumah, tak ada buat apa, pasang ngaji. Ada pejabat-pejabat yang kita pergi, yang saya pergi tuan-tuan, dia pasang Al-Quran kat speaker dia pejabat dia. Pergi klinik kesihatan ada dia pasang Al-Quran. Tak kuat lah, mungkin ala-ala dengar kita di hujung-hujung telinga lah. Tak apa. Al-Quran itu juga sebagai satu terapi, boleh merawat. Baik, dan cukup tajwidnya, dan pilukan hati yang mendengarnya beri kasih kepada kalam Allah. Bila baca dengan mendayu, pilukanlah dengan mengulang-ulang qiraahnya yang kamu pelajari. Pilukan, maknanya kalau ayat itu tentang sedih, maka kita baca dengan nada yang sedih. Dia ada lagu dalam Tarannum Murattal ini ataupun tilawah ini, kalau lagu sedih biasanya, atau lagu mendayu lah, biasanya orang akan bawa nahawan ataupun jaharkah. Bila orang dengar tu dia akan rasa adalah zauq, dia dengar rasa tenang, rasa seronok bila mendengar bacaan Al-Quran. Baca dengan berlagu. Tujuan kita berlagu itu tidak lain dan tidak bukan niatkan dalam hati supaya nak bagi orang memperolehi ketenangan dengan Al-Quran itu. Boleh je kita baca biasa, tapi bila kita baca dengan berlagu, dengan sedap, merdu, orang lebih tertarik. Baik. Nabi SAW bersabda lagi, fa inna mathalal Quran liman ta'allamahu faqara'ahu wa qama bihi kamathali jirabin mahsyui miskan yafuhu birihihi. Maka barang siapa bahawasanya umpama Al-Quran bagi orang yang belajar, akan dia cukup dengan tartilnya dan tajwidnya dan qiraahnya, dan tahu melagukan menurut tajwid dan qiraah itu, kemudian maka dibacanya, mendengarkan dirinya sendiri atau mendengarkan orang-orang sebagai yang dipelajarinya itu dengan suara manis dan merdu, jika ada demikian, dan ditunaikannya amalan baca itu pada segala sembahyang fardu dan sunatnya dan tahajudnya pada malam hari. Apatah lagi kalau dia ada belajar tarannum, melagukan Al-Quran, maka bacalah Al-Quran dengan bertarannum tanpa menghilangkan asas tajwidnya. Tajwid adalah keutamaan berbanding tarannum. Bacalah. Sebab itu kalau kita sembahyang di Masjidil Haram, tuan-tuan pergi umrah, pergi haji, kita duduk di sana, walaupun kadang-kadang bacaannya panjang, berbeza dengan kita di sini, tapi oleh kerana dengan kemerduan bacaannya, dengan lengguk suaranya, menyebabkan kita rasa tenang hati. Seronok rasa bila mendengar bacaan-bacaan yang dibaca oleh imam di sana. Baik. Baca dalam sembahyang, insya-Allah. Atau ia jadi akan wiridnya barang mana waktu siang atau malam. Bermula misal orang yang demikian itu seperti misal uncang yang berisi kasturi menyerbakkan baunya pada sekalian tempat. Uncang ada kasturi dalam tu, pastinya dia akan mengeluarkan haruman bauan kasturi. Perumpamaan, permisalannya begitu. Orang yang membaca Al-Quran, dia baca Al-Quran, apabila dibaca dengan tajwid, dengan bacaan yang merdu, lantunan suara yang mendayu, akan menyebabkan orang akan rasa ketenangan dengan Al-Quran itu. Ibarat seperti bau wangian semerbak kasturi dalam uncang. Apatah lagi Al-Quran ini, yang membaca mendapat pahala, yang mendengar bacaan Al-Quran itu pun mendapat pahala.
Jadi sebab itu andai kita tak mampu membaca Al-Quran, atau faktor halangan, mungkin kita ni baru belajar, baca pun tak berapa nak betul lagi, maka kita dengarlah bacaan Al-Quran. Bila ada kumpulan tadarus atau bacaan Al-Quran, masuk. Jangan kita, aku tak mau join lah. Pasal apa? Aku baca pun tak berapa betul. Dia pun balik. Dah kita rasa kita baca tak betul, duduk dengarlah. Dengarlah orang baca Al-Quran. Sekurang-kurangnya kita dapat pahala mendengar bacaan Al-Quran itu. Satu huruf pun 10 pahala kebajikan. Apatah lagi banyak yang kita baca. Baik. Demikianlah misal orang yang qari Al-Quran dan yang tahu membaca Al-Quran itu, bila ikut sebagai yang dipesan Nabi itu, harumlah dirinya pada semua orang, iaitu semua orang suka akan dia mengampirinya dan sekedudukan dengannya, dan mahu mengambil berkat daripadanya hingga mencium tangannya sampai mahu mencium dirinya. Sampai orang nak ambil berkat sebab Al-Quran. Ada syekh yang dia memperoleh sanad bacaan Al-Quran pada Nabi, sampai ke Nabi. Sebab itu kita baca Quran ni tuan-tuan, penting ada sanad tu. Sampai sanad tu kepada Rasulullah SAW. Begitu juga kalau hafal Al-Quran. Bila nak hatam tu, kita ambil sanad, ijazah tu daripada guru. Sebab dia sampai kepada Nabi SAW. Ada keberkatan di situ. Bacaannya ada sanad sampai, tidak terputus, sehinggalah kepada baginda Nabi SAW. Dan orang mendoakan dia dengan baik dan suka melindungkan dia daripada apa-apa bencana dunia dan akhirat. Itulah untung orang yang berdamping dengan Al-Quran itu, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok orang-orang yang mengajar, orang mengaji dulu-dulu punya lah. Yang sekarang ni dia dah komersial lah, nampak komersial. Dia buat kelas ngaji Quran, ada yuran pendaftaran, itu dah komersial lah. Kalau yang dulu-dulu ni yang jenis datang ke rumah ramai-ramai ngaji. Kita tengok bagaimana Allah Ta'ala berkati mereka-mereka yang mengajarkan orang baca Al-Quran. Sampailah anak tu boleh baca Quran, sampailah berjaya. Berapa banyak pahala dia dapat? Dia mengajarkan orang Al-Quran, berapa banyak pahala dia dapat? Kalau seorang dia boleh ajar daripada tak kenal huruf, sampailah khatam 30 juzuk. Seorang. Satu keluarga hantar 5 orang anak. Keluarga B pula hantar lagi 5 orang anak. Habis orang, mai pula hantar lagi anak. Berapa ramai? Dan bergenerasi-generasi. Akhirnya berjayanya mereka berkat daripada yang diajar oleh yang guru-guru ngaji. Yang kita pun kadang-kadang tak pandanglah orang kampung je pun, tapi besar pahalanya kerana dia mengajar anak-anak kita ni mengaji Al-Quran. Sebab kita angkatlah martabat orang-orang Al-Quran itu, ahli Quran. Orang yang mengajar Quran ke, orang yang menghafal Quran ke, orang yang alim dalam bidang Al-Quran, kita angkatlah martabat mereka. Jangan kita pandang lekeh. Walaupun dia ni biasa-biasa je. Nabi SAW bersabda lagi, wa matala man ta'allamahu fayarkudu wa huwa fi jawfihi kamathali jirabin wuki'a ala miskin. Dan umpama orang yang belajar akan Al-Quran, maka tidur ia padahalnya Al-Quran itu dalam perutnya, ini dalam dadanya, tidak dibacanya barang mana waktu siang atau malam, maka ialah umpama uncang yang diikat muncungnya atas kasturi itu, tidak keluar baunya yang harum. Mata-mata, semata-mata dia ada Al-Quran dalam dada pun dah besar dah perumpamaan yang diberikan. Ibarat kasturi yang ada di uncang, bila baca je serembab baunya. Tuan-tuan, saya teringat dulu masa belajar, sahabat saya dia pulun Quran, ngaji ni, hafal Quran ni.
sampaikan tertidur. Dan mengigaunya Al-Quran. Tuan-tuan bayang. Dia mengigau baca Quran. Yang mungkin yang dia baca tu. Mungkin dia baca sambil nak hafal tu, tertidur. Mengigaunya itu dia baca Al-Quran. Tuan-tuan bayang. Kita mengigau ni tak apa-apa sebutnya. Tambah mengigau benda yang pelik-pelik lagilah. Menjerit sana, menjerit sini. Mengigau Al-Quran. Kerana apa? Kerana dia nak tidur. Dia tidur dengan Al-Quran. Dia baca, mengaji, menghafal dan sebagainya. Demikianlah juga orang yang tidak membaca Al-Quran, tidaklah ia dapat nama baik di sisi Allah dan tidak berpahala ia, dan tiada turun berkatnya kepada dirinya dan kepada lainnya, dan berdosa ia apa yang lupa ia akan Al-Quran itu. Sebab itu Al-Quran ni kena sentiasa baca. Walaupun dah hafal Al-Quran, baca. Sebab itu orang-orang yang menghafal Al-Quran ini, tuan-tuan, perlu cari masa sekurang-kurangnya bulan Ramadan. Jadi imam sembahyang tarawih. Itulah kesempatan untuk dia mengulang Al-Quran yang panjang. Sebab kalau dia mengulang dalam bacaan sembahyang biasa maghrib isyak ni, mungkin panjang lah, orang tak lalu. Jemaah pun tak lalu. Kalau baca satu rakaat, satu muka, satu line, pusing belakang tinggal 2-3 orang. Tapi bila sembahyang tarawih, bacalah sebab ada 20 rakaat. Boleh baca panjang sikit lah. Itulah kesempatan kita nak mengulang Al-Quran. Samalah mana-mana budak-budak pelajar tahfiz, dia akan mengambil ruang itu. Sebab itu kadang-kadang ada yang setengah masjid dia ambil peluang bulan Ramadan, sebulan tu bacaan dalam sembahyang tarawih khatam 30 juzuk. Maknanya ada 30 malam, mungkin satu malam satu juzuk. Bila satu malam satu juzuk, mungkin satu rakaat satu muka. Ataupun permulaan dia bawa sejuk setengah. Ada. Dan dia dah biasa dah. Bila dah biasa tak ada apa lah. Cuma biasalah bila sampai 8 tertinggal juga separuh. Sampai 8 rakaat tinggal lah mana yang ada je. Jadi Al-Quran ni memang kena sentiasa dibaca. Bacalah, baca. Sebab itu masa PKP itu yang mula-mula tu punya lama masa tu, daripada pertengahan bulan 3, bulan 4, bulan 5, rasanya bulan 6 barulah sikit-sikit lah boleh gila-gila pergi kerja dan sebagainya. So ada 2 bulan lebih kita nak keluar pun tak boleh sangat, kita nak pergi kerja pun tak boleh sangat. Gunalah kesempatan tu baca Quran. Ini kadang-kadang tak apa-apa aktiviti yang dibuat. Ada orang naik motor dalam rumah, ada orang berlari dalam rumah, macam-macam. Benda faedah lah buat. Itulah guna ambil masa kita dengan Al-Quran. Bulan Ramadan, PKP, kita tak boleh sembahyang tarawih. Yang pertama kali tak boleh sembahyang tarawih di masjid. Sembahyang di rumah. Gunakan kesempatan tu tadarus dengan keluarga. Habiskan masa dengan Quran. Baik. Boleh. Last satu lagi tuan. Rumah seperti kubur tempat tinggal orang mati. Ya saudaraku, telah maklum pada kita semua adalah kubur itu tempat tinggal orang mati dan rumah-rumah itu tempat tinggal orang hidup. Maka orang-orang yang tinggal di kubur itu telah diketahui akan mereka itu tidak beramal dan tiada apa suatu amal yang diperbuatnya. Hanya mereka itu menerima balasan baik ataupun seksa atau kesakitan dari amalnya pada masa ia tinggal di dalam rumahnya di atas muka bumi jua. Maka orang yang tinggal di dalam rumah itu janganlah jadi seperti orang-orang mati, tidak beramal bekal akhirat di dalam rumahnya yang ia tinggal di atas muka bumi ini. Dan janganlah jadikan rumahnya itu semacam kubur, yakni semacam rumah tempat si mati, tidak diperbuat di dalamnya apa amal dan zikir. Ini kepada hadis yang Nabi sebut, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kamu seperti kubur. Maksudnya apa? Kubur ini bukan tempat amal. Kita dah meninggal di alam kubur, alam barzah ini bukan tempat beramal ibadah lagi dah. Tak boleh nak baca Quran, nak berzikir, tak boleh dah. Habis. Maknanya sunyi, tak boleh buat apa dah. Hanya menerima balasan je. Jadi sunyinya situ. Jadi maksudnya kita di rumah ini tuan-tuan,
Jangan jadikan rumah kita sunyi macam kubur dan tak ada amalan yang dibuat. Maknanya sunyi. Baca Quran pun tak ada kat rumah, zikir pun tak ada, apa-apa selawat pun tak ada dalam rumah, semua tak ada. Akhirnya rumah tu jadi sunyi, ibarat sunyinya macam kubur. Itu perumpamaan yang Nabi sebut tu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu taala, kita jangan jadikanlah rumah kita ni sebagai ibarat yang disebut seperti kubur, sunyi, tak ada baca Quran. Paling-paling tidak bacalah, pasanglah CD ke, pasanglah MP3 Al-Quran. Adalah bunyi-bunyian bacaan di dalam rumah kita. Semoga Allah Taala turunkan rahmatlah dalam rumah yang dibacakan Al-Quranul Karim. Wallahu alam tuan-tuan. Saya rasa cukup sekadar inilah kuliah kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati apa yang kita kongsikan malam ini. Wallahu alam. Kalau ada soalan boleh kita bincangkan. Ada ya? Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaltal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan salat. Subhanakallahumma wa bihamdika Bismillahirrahmanirrahim. Ila alladziina aamanu bis-solihaati tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.